Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah hari ini kita akan berkongsi satu kisah tentang pengorbanan. Satu kisah bagaimana kita untuk menghadapi ujian dalam hidup yang Allah berikan kepada kita. Setiap orang Allah akan beri ujian yang berbeza-beza. Kita tengok sendiri bagaimana Nabi Muhammad SAW dihadapkan oleh Allah dengan satu ujian demi ujian, sehinggalah baginda wafat. Sehinggalah baginda menyelesaikan tugasannya sebagai seorang nabi di atas muka bumi ini. Allah memberikan cabaran dalam ujian dakwah baginda ketika mana baginda di Taif. Bukan saja di Taif, malah di Mekah. Di Taif, baginda dicaci, dimaki dan dibaling dengan batu sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat penuh kasut baginda itu dengan darah. Kita mungkin pada hari ini kita mungkin diejek, kita mungkin dicaci. Tapi baginda pernah melalui sesuatu ujian yang seberat itu. Tapi Nabi tak give up. Peristiwa kedua, dua orang insan yang paling Nabi sayang, dua orang insan yang paling menyokong dakwah Nabi SAW, yang paling rapat, Khadijah. Sayyidatina Khadijah ni di awal Islam telah menginfakkan harta beliau untuk Islam. Bahkan sehingga ada satu riwayat dia kata apa? Kalaulah aku ada helaian hujung rambut aku ni yang boleh aku infakkan sebagai harta untuk Islam, akan aku infakkan untuk agama Allah ini. Nak cakap betapa besarnya pengorbanan Sayyidatina Khadijah. Sebab tu Nabi merasa kehilangan sangat isteri yang paling disayang. Okey. Yang kedua, pakcik Nabi. Walaupun kita tahu sehingga hujung nyawa dia Allah tidak memberi hidayah kepada dia, tapi Abu Talib ni lah insan yang menyokong dakwah Nabi, mempertahankan Nabi daripada dipukul, dicaci oleh kaum musyrikin Mekah. Jadi Nabi merasa sangat terpukul apabila dua orang insan disayang hilang dalam 100 tahun. Kita mungkin merasai pelbagai ujian dalam hidup kita. Kita mungkin merasai pelbagai hentakan dalam hidup kita yang memerlukan kita kadang-kadang satu kerehatan. Kadang-kadang kita untuk kita bernafas dan untuk kita bangkit kembali. Sama. Saya bagi contoh. Dalam sebuah lebuh raya yang panjang, kita akan melihat beberapa stesen R&R. Kadang-kadang bila kita masuk satu lebuh raya, kita dah berjumpa dengan R&R yang pertama mungkin dalam 15 km. Kemudian R&R yang kedua kita akan melalui mungkin dalam 60 km. Kenapa? Macam tu juga dalam hidup kita. Akan ada ujian-ujian yang Allah kata, kamu boleh bersabar, kamu boleh hadapi, kamu boleh dan boleh lagi. Aku nak kamu datang menghadap aku. Aku nak kamu datang menghadap, merintih pada aku, mohon pada aku, supaya aku tunjukkan jalan keluar yang aku redai. Allah hadirkan sesuatu ujian tu untuk mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan akhirnya Allah menghadiahkan Nabi SAW dengan peristiwa Isra Miraj. Nabi seolah-olah diberikan hadiah, dibawa bercuti bersama malaikat Jibril dan juga Buraq dalam satu malam. Peristiwa ini menyebabkan Nabi SAW berasa lebih bersemangat untuk berdakwah. Bukan maksudnya nak cakap Nabi give up, tak. Nabi juga seorang manusia. Itu adalah sifat fitrah seorang manusia, bahawa penat. Penat itu adalah biasa. Sama juga kita melalui ujian-ujian dalam hidup kita, kita akan merasa penat. Allah tidak akan memberatkan seseorang itu melainkan dengan sesuatu beban yang dia boleh pikul. So ada satu perjalanan ujian tu yang mungkin memakan masa yang Allah nak tengok kita boleh lagi, kita boleh lagi, kita boleh lagi untuk menghadapi dan juga melawat ujian tu. Sebab apa? Sebab Allah nak kita dekat pada dia, bukan sewaktu kita susah sahaja, tapi Allah nak kita dekat pada dia bahkan waktu kita senang. Apa kata-kata Rasulullah ketika keluarga Yasir, iaitu Sumayyah, Ammar dan Yasir, apabila diseksa oleh tuan mereka iaitu Umayyah. Bersabarlah bagimu syurga. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Baqarah berkaitan dengan kisah sejarah kita hari ini juga. Ayat 286, ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yang bermaksud, Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan dia mendapat seksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kami beban apa yang tidak sanggup kami menanggungnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Semoga Allah berikan terus kita kekuatan, sabar, cekal dan redha untuk menghadapi setiap ujian yang kita lalui. Wallahu a'lam.